Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan rakan tugas Naila Huda. Naila, hari ini merupakan hari yang besar dan juga halangan yang terakhir untuk Belanjawan 2021 di peringkat Parlimen, yang mana peringkat dasarnya telah pun diluluskan. Jawatan kuasa hanya berbaki 2 kementerian sahaja yang akan berlangsung pengundiannya pada hari ini, dan seterusnya akan ada bacaan kali ketiga yang dijangka akan berlaku pada hari ini juga. Dan sidang Dewan Rakyat pada Selasa bakal menjadi tumpuan apabila undian bacaan kali ketiga rang undang-undang RUU Perbekalan 2021 akan berlangsung. Dan walaupun diluluskan di peringkat dasar pada 26 November lalu menerusi undian suara majoriti, namun ia bukan jalan mudah bagi kerajaan sebelum usul itu dibentangkan di Dewan Negara. Dan juga pada Isnin, Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad secara jelas nyatakan menolak Belanjawan 2021, dan keputusan Dr. Mahathir itu dilihat bakal pengaruhi 3 lagi Ahli Parlimen Pejuang yang lain, iaitu Datuk Seri Mukhris Mahathir, Datuk Amiruddin Hamzah, Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh, dan malah kerajaan juga akan kehilangan 1 undi sokongan apabila Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah secara jelas nyatakan turut tidak akan mengundi. Ya, dan susulan itu kita juga menyaksikan Pakatan Harapan dalam satu kenyataan turut kekal dengan pendirian untuk melakukan undian belah bahagi pada bacaan kali ketiga. Jika diimbas semula pengundian di peringkat jawatan kuasa sebelum ini, Blok Pembangkang sering membangkitkan undian belah bahagian. Daripada 27 kementerian, 25 daripadanya sudah pun melepasi ujian itu di Dewan Rakyat dengan sebahagian besarnya menerusi undian suara majoriti. Sementara 9 kementerian diluluskan menerusi undian belah bahagian, iaitu Kementerian Kewangan, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Kementerian Wilayah Persekutuan, seperti yang kami senaraikan di paparan skrin anda. Dan perbahasan di peringkat jawatan kuasa hari ini akan dimulakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Kerajaan mempunyai pilihan sama ada untuk meneruskan bacaan kali ketiga pada hari yang sama hari ini ataupun ditangguhkan ke hari Rabu. Kita tahu juga tempoh masa pada sidang Dewan Rakyat telah pun disingkatkan dengan SOP, dan juga banyak lagi atur urusan mesyuarat yang kita saksikan dengan sesi pertanyaan dimulakan dahulu pada jam 10 pagi. Dan kalau kita imbas semula juga, beberapa penganalisis sebelum ini menyatakan sekiranya kerajaan gagal dalam pengundian pada bacaan kali ketiga, ia juga dilihat sebagai cerminan kepada hilang kepercayaan terhadap pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malah ada penganalisis yang beranggapan tidak wajar untuk Belanjawan 2021 ditolak. Namun dengan majoriti yang dimiliki kerajaan yang begitu tipis ketika ini, segalanya mungkin berlaku. Itu persoalan utama yang kami akan bangkitkan hari ini. Apa yang akan berlaku sekiranya Belanjawan 2021 ditolak? Bagaimana untuk kita mengimbangi kepentingan proses demokrasi semak dan imbang itu dapat berjalan dengan lancar, tetapi dalam masa yang sama mengutamakan kesejahteraan rakyat lagi-lagi ketika pandemik ini, Hafizi. Ya, betul tu. Dan untuk itu kita bersama dengan 2 penganalisis politik yang pertamanya adalah Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib, dan merupakan Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Yang keduanya Dr. Muhammad Syamshinur Abdul Aziz, penganalisis politik Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi kepada kedua-duanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, pertama sekali saya nak pergi kepada Profesor Madya Dr. Kartini. Kita nak melihat kepada kenyataan 2 ahli parlimen veteran, iaitu Kuli dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad, apabila 2 individu ini membuat kenyataan untuk mengajak ahli-ahli parlimen yang lain termasuk pembangkang dan juga kerajaan untuk menolak Belanjawan 2021, ataupun mereka menyatakan bahawa kemungkinan kerajaan PN hilang majoriti di Dewan Rakyat, hilang majoriti untuk pengundian bacaan kali ketiga di Dewan Rakyat. Sejauh mana sebenarnya ahli-ahli parlimen, kita fokus kepada dalam gabungan kerajaan terlebih dahulu, sejauh mana mereka akan boleh mempengaruhi kenyataan daripada Kuli dan juga Tun M ini, Dr. Kartini? Okey, saya berpandangan kenyataan umum yang dikeluarkan oleh dua ahli veteran politik suatu ketika dulu adalah musuh ketat kini sahabat kalau kita telusuri zaman semangat 46 dan perpecahan UMNO lama dan baru saya rasakan pandangan pendengar di luar sana tidak melihat kedua-dua veteran politik ini adalah relevan ataupun masih mempunyai sengat yang berbisa. Dalam kata lain, mereka telah hilang sengat, tidak lagi berbisa
yang mungkin juga yang melihat bahawa faktor usia menyebabkan mereka demensia and senile ya. Kerana ada perbezaan dalam melihat kepada perbezaan bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan ketiga. Kalau kita lihat bacaan pertama usulan umum dibentangkan tanpa ada perbahasan. Bacaan kedua perincian kepada usulan dan dibuka kepada perbahasan. Kalau kita perhatikan kepada standing order Dewan Rakyat, keputusan kepada bacaan kedua saja kalau telah pendapat kelurusan penuh barulah boleh dimajukan kepada bacaan ketiga. Ya? Jadi jika masih berlaku perbahasan dalam bacaan kedua, jika masih sempat lagi perkara-perkara yang mahu dibahaskan, benda ini perlu dibincang dan pindaan perlu berlaku. Dan ini ada tertulis dalam peraturan Majlis Mesyuarat. Selagi bacaan kedua itu tidak lulus, maka bacaan ketiga tidak boleh diteruskan. Pada pandangan saya, veteran politik ini sengaja mencari limit murahan untuk menggulingkan kerajaan dan perjuangan mereka telah tersasar jauh untuk menjaga kepentingan rakyat kerana masih lagi berlingkar kepada kepentingan diri dan politik pribadi. Baik, Dr. Syamshina, kita juga nak lihat pada masa yang sama pendirian Blok Pembangkang iaitu kenyataan yang dikeluarkan Pakatan Harapan semalam kekal untuk pendirian mereka melakukan undian belah bahagi pada bacaan kali ketiga untuk menolak belanjawan ini. Dan kita nak lihat bukan sahaja keputusan mereka hari ini tetapi rakyat akan menilai juga prestasi dan pendirian mereka sepanjang perbahasan belanjawan ini diadakan. Bagaimana prestasi mereka, pendirian dan mungkin bersatu padunya mereka dalam mengadakan pendirian ini. Bagaimana kita nak lihat perbahasan yang mereka mengadakan itu dengan kita tahu juga ketidaktentuan dalam Blok Pembangkang itu sendiri. Bagaimana kita nak menilai? Saya berpandangan bahawa ada dua isu utama di side Pembangkang. Yang pertama adalah mereka, ini adalah masa dan ketika untuk mereka membuktikan benar ataupun tidak wadah bercakap tentang rakyat. Maksudnya sama ada di tingkat pembangkang maupun di tingkat kerajaan. Manakala yang kedua, kita melihat adanya coalition signal yang tidak yang seakan-akan konflik di antara mereka dan juga di side kerajaan juga. Jadi saya berpandangan bahawa ahli politik pada waktu ini, ahli parlimen kita perlu bersama berjiwa besar untuk membuka ruang supaya apa yang dimadahkan sebelum ini bahawa demi rakyat bukanlah hanya sekadar merupakan satu kata madah berhelak. Kita tahu bahawa dengan seandainya berlakunya sesuatu seperti kejatuhan kerajaan dan sebagainya, undi tidak percaya dan lain-lain, ia merupakan satu pada waktu itu kerusi Perdana Menteri dianggap goyah. Macam di sana menanti, di sini menunggulah. Tetapi saya menyerulah ahli-ahli politik kita untuk membuktikan bahawa frasa madah demi rakyat yang dilaungkan di kedua-dua side, ada kerajaan maupun pembangkang, diterjemahkan dengan baik dalam undi untuk bacaan kali ketiga pada hari ini, insyaAllah. Dr. Kartini, kalau kita nak lihat juga bacaan kali ketiga, jika ia dilakukan hari ini ataupun esok, adakah kerajaan boleh ataupun mendapat majoriti untuk meluluskan bacaan kali ketiga ini berdasarkan pemerhatian Dr. Kartini terhadap perkembangan politik tanah air negara, mengambil kira ketidakhadiran warisan yang memboikot sidang perbahasan belanjawan 2021, mengambil kira perkembangan ataupun masalah-masalah dalaman yang dihadapi oleh pembangkang, mengambil kira juga hubungan di antara Dr. Mahathir dan juga Datuk Seri Ibrahim berkenaan dengan selepas apa yang berlaku langkah Sheraton pada Februari 2020 pada yang lepas. Mengambil kira beberapa faktor ini, pada pandangan penganalisis sendiri, adakah bacaan kali ketiga ini dapat diluluskan belanjawan 2021? Okey, saya sangat optimis bahawa bacaan kali ketiga ini akan diluluskan ya. Kalau kita melihat kepada faktor yang Hafiz nyatakan tadi ya, faktor warisan, faktor PKR, faktor berubah undinya, ada yang kata mahu sokong, ada yang mahu bangkang ya. Kalau kita lihat kepada faktor warisan itu, saya ibaratkan dalam melihat sebuah lautan yang luas ya. Warisan ini hanyalah ikan bilis ya.
kecil dan tidak mempunyai suara yang kuat untuk menentang Jerome dan paus yang jauh lebih besar. Ya. Jadi adalah tidak relevan untuk melihat faktor warisan sebagai kingmaker misalnya. Ya. Tambahan pula kalau kita lihat dengan teliti, bila mana bacaan pertama itu telah mendapat persetujuan diluluskan dan bacaan kedua juga, ya, kalau tidak ada apa-apa halangan juga akan mendapat kelulusan, maka agak sukar untuk melihat bacaan ketiga itu ditolak undinya oleh orang yang telah menyokong, ya, bacaan pertama dan bacaan kedua. Tambahan pula kalau kita nak kaitkan dengan warisan, ya, Sabah adalah antara negeri yang terkesan besar dengan COVID-19. Ya. Adalah tidak wajar, tidak rasional untuk warisan mengambil tindakan menolak, ya, sokongan kepada bacaan ketiga, sedangkan, ya, rakyat Sabah sangat memerlukan bantuan prihatin dan rangsangan ekonomi ini juga. Ya. Jadi seperti yang saya nak tekankan di sini bahawa bila mana bacaan pertama telah lulus, bacaan kedua juga akan mendapat sokongan, terutama sekali bacaan kedua di peringkat kedua ini adalah satu perbahasan besar terhadap perincian kepada belanjawan tersebut. Mana-mana usulan yang merasakan bahawa terdapat beberapa perkara yang perlu diperjelaskan dalam bacaan kedua, di sinilah peringkatnya mereka boleh buat tindakan sebelum dibawa kepada bacaan ketiga. Okay, nampaknya Dr. Kartini agak optimis belanjawan 2021 ini dapat lulus pada bacaan kali ketiga. Tetapi sekiranya kita perlu pertimbangkan persoalan sekiranya tidak dapat lulus. Dr. Syamsinur pula, pandangan Dr. Syamsinur, bagaimana sekiranya tidak lulus, apa langkah seterusnya? Ada pihak yang membangkitkan bajet interim sebelum ini dan selain daripada itu, bajet interim selalunya untuk mendahulukan pembayaran gaji penjawat awam dan sebagainya. Tetapi peruntukan lain juga perlu diutamakan lagi-lagi dengan keperluan mendesak ketika pandemik. Apa alternatif lain? Adakah kita lihat pihak pembangkang akan mengemukakan mungkin bajet alternatif? Apa pilihan di sini? Saya berpandangan bahawa apa pun yang pahit akan manis akhirnya. Walaupun ada masalah kita lihat dikembang-gemburkan pada bacaan pada pra bacaan yang ketiga ini, tetapi akhirnya saya yakin dan percaya seperti kata Dr. Kartini tadi bahawa ahli politik kita, ahli-ahli parlimen kita akan tetap bersama untuk nak menjayakan bajet 2021 ini. Ini kerana ini adalah masa dan ketiganya di mana rakyat berasa sangat terhimpit dan lain-lain. Maka seandainya berlakunya seandainya bajet pada kali ini, bacaan ketiga ini ditolak, benar boleh kita buat bajet interim dan sebagainya, tetapi amatlah perlu untuk dipertimbangkan oleh ahli-ahli parlimen kita bahawa ini adalah masa dan ketika ni untuk kita bersama menolak perbezaan, kemelut di muara politik mereka dan sebagainya. Itu komen saya rasa. Dr. Syamsinur, kalau kita nak melihat kepada mengapa pembangkang mahu sebelah suara menolak belanjawan 2021 ini, apa yang sebenarnya mereka mahukan yang menjadi pertikaian dalam belanjawan 2021 ini yang mereka rasakan perlu ditambah baik ataupun diperbaiki sekaligus membuat keputusan secara total untuk menolak belanjawan 2021 ini. Apa sebenarnya yang tidak kena kepada belanjawan 2021 ini? Saya yakin dan percaya bahawa setiap bajet ini telah melalui pelbagai proses dan ia telah dipertimbangkan, malah telah melepasi bacaan pertama, bacaan kedua. Jadi bukanlah pada waktu yang ketiga ni barulah kata nak, bukanlah menimbulkan huru-hara, tetapi kita faham mereka semua ahli parlimen pembangkang ni akan mempunyai kuasa untuk sama ada bersetuju ataupun tidak. Tetapi apa yang mereka nak adalah, saya melihat mereka merasakan bahawa pembangkang ada peluang. Sedangkan hakikatnya pembangkang sendiri, barisan parti-parti pembangkang, ahli politik pembangkang juga tidak sekata. Jadi seandainya mereka menolak ataupun mengundi untuk tidak bersetuju dengan bacaan yang ketiga, saya lihat mereka lihat bahawa mereka ada peluang, tapi sebenarnya kapal diorang pun ada masalah kan ni. Dr. Kartini, adakah ini bermaksud
penolakan belanjawan 2021 yang mahu dilakukan oleh Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tengku Razali Hamzah sekadar political move? Saya mengandaikan hanya political move ya, kerana agak tidak munasabah untuk bacaan ketiga ditolak setelah perincian perbahasan tindakan pada bacaan kedua telah mendapat undi sokongan. Ya. Mereka yang telah mengundi, menyokong bacaan 1 dan 2 tidak mungkin menolak undi mereka sendiri yang telah menyokong perincian belanjawan 2021 di peringkat bacaan sebelumnya. Jadi pada saya apa yang berlaku kini hanyalah political gimmick. Ya. Mereka masih lagi enggan akur kepada titah yang di-Pertuan Agong dan juga keputusan kolektif Majlis Raja-Raja yang menyarankan supaya stop politicking, berhenti politicking, buat keputusan yang tepat supaya kelangsungan hidup dan kelangsungan ekonomi rakyat boleh diteruskan dalam menghadapi zaman yang sukar ini. Ya, itu persoalan utama yang akan kami bangkitkan sepanjang hari ini. Bagaimana rakyat menilai dan mentafsirkan apa-apa keputusan undian pada bacaan kali ketiga Belanjawan 2021 hari ini. Dan kita akan teruskan perbincangan pada pagi ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Seluruhan berita paling dipercayai di Malaysia bincangkan mengenai bacaan kali ketiga RUU Pembekalan 2021 yang dijangka akan berlangsung sama ada hari ini ataupun esok di Parlimen, dan kita bersama dengan dua penganalisis politik. Tapi saya nak terus kepada Dr. Muhammad Syamshinur Abdul Aziz, penganalisis politik Universiti Malaya. Kita nak melihat kepada semalam gabungan yang agak rare sekali berlaku antara Tengku Razali dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dalam sidang media bersekali dalam pentas yang sama. Kita nak melihat kepada adakah pakatan ataupun gabungan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Kuli ini sebenarnya mahu undermine Anwar yang sebenarnya dipilih sebagai calon Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan berjaya mengambil alih kerajaan, dan adakah ini adakah dengan menonjolkan Kuli kepada pentas ataupun kepada umum dan juga ahli parlimen daripada pembangkang dan juga kerajaan sendiri, adakah ini bermaksud bahawa Kuli sebenarnya mempunyai sokongan yang lebih baik dalam kalangan pembangkang mahupun kerajaan? Adakah ini yang cuba naratif yang cuba ditonjolkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebenarnya? Saya berpandangan bahawa gabungan seakan satu gabungan di antara Tun Dr. Mahathir dan Tengku Razali ini boleh memberikan kesan, boleh memberikan impak, tapi impaknya kecil. Ini kerana kemampuan mereka, kita faham dua kekasih politik ini dahulunya memang kata sangat berbeza, dan sekarang kita memanglah memerlukan kepada guide juga, tetapi untuk di peringkat undi yang ketiga, di peringkat bacaan yang ketiga ni, saya melihat ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Kartini tadi, sekadar satu political move. Konsensus di antara kumpulan pembangkang ini juga masih lagi menunjukkan coalition signal yang conflicting di antara satu sama lain. Kalau dikatakan bahawa untuk menidakkan ruang dan peluang Datuk Seri Anwar, saya rasa macam itulah kita nampak naratifnya. Tetapi untuk menaikkan Tengku Razali pada waktu ini dengan Tengku Razali memilih untuk berada dalam satu blok ketiga lah bersama dengan Tun Dr. Mahathir, saya rasa impaknya tidaklah terlalu besar. Walaupun kita faham jumlah perbezaan sokongan antara pembangkang dan juga kerajaan adalah tipis. InsyaAllah saya yakin dan percaya bahawa akhirnya, sebab kita dah tengok pada bacaan pertama dan kedua bahawa sokongan ahli-ahli parlimen kita ni akhirnya akan matang juga. Akan matang dalam berpolitik, kerana ini adalah masa yang ketiga seperti yang ditetapkan oleh Tuli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, bahawa kita kena kurangkan berpolitik pada waktu ini, tetapi melihat
pada frasa yang selalu sangat disebut kesejahteraan rakyat, demi rakyat dan sebagainya. Maka ahli politik kita, come on, buktikan. Ya, Dr. Syamsuddin, seperti yang Doktor katakan tadi, kematangan politik seperti yang dititahkan sebelum ini, kita nak lihat di sebalik ataupun melangkaui naratif politik yang sering dimainkan sejak kebelakangan ini. Untuk kita lihat di sini apa yang juga baru saja dititahkan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah, hentikan politik jumud, beradu kuasa dan menganiayai rakyat. Juga apa yang dikatakan Yang di-Pertuan Agong untuk mengenepikan kepentingan politik, utamakan kesejahteraan rakyat. Dan kita di sini nak lihat bagaimana pula persepsi rakyat terhadap apa yang dijalankan dalam perbahasan, apa yang keputusan bakal dihasilkan hari ini. Bagaimana rakyat akan menilai, mentafsirkan, mengimbangi dua perkara. Satu, perlu luluskan belanjawan, ada keperluan mendesak untuk belanjawan itu ketika pandemik. Tetapi dalam masa yang sama, keperluan untuk memastikan belanjawan itu menyeluruh dan tepat dan memerlukan perbahasan dan pendirian yang tegas daripada pihak pembangkang. Bagaimana sentimen rakyat ketika ini melihat kepada perbahasan yang dijalankan dan juga kemelut politik Perak baru-baru ini, titah Sultan Perak, bagaimana rakyat akan menilai keputusan hari ini? Dr. Syamsuddin. Sentimen rakyat pada waktu ini kepada pihak ahli-ahli politik kita pada waktu ini sangat-sangat terkatakan mendesaklah. Di mana rakyat pada hari ini, diorang tak kira mana kerajaan A ataupun kerajaan B, tetapi yang mereka nak adalah kesejahteraan rakyat yang dijanjikan oleh kedua-dua side dalam PRU yang ke-14 yang lepas. Dan kita tahu satu kempen ungkapan demi rakyat itu digembar-gemburkan. Maka ini adalah ruang dan masa bahawa ahli politik kita perlu membuktikan, dan ditambah tadi, kita maklumkan tadi, bacaan pertama dah lepas, bacaan yang kedua dah lepas, maka pada bacaan yang ketiga ini seharusnya membuktikan kepada rakyat bahawa apa yang disebut, apa yang dimaklumkan sebelum ini, yang dipantunkan kepada rakyat, dipuisikan, digurindamkan kepada rakyat, itu benar. Jika tidak, kita akan lihat rakyat yang menjadi cuak, bosan dengan kemelut politik yang tidak berkesudahan. Hakikatnya saya yakin dan percaya bahawa coalition signal ini yang paling penting, yang perlu diutamakan oleh ahli-ahli politik kita, iaitu sekiranya mereka ingin berkolaborasi antara parti A dan parti B, buktikan, tunjukkan kesungguhan, tunjukkan besarnya jiwa dan sebagainya. Bukan sekejap kata sokong, duduk di sini, sekejap duduk dekat sini. Rakyat tak kira. Yang rakyat nak adalah luluskan bajet pada kali ini. Dr. Kartini tadi begitu optimis bahawa bacaan kali ketiga bakal diluluskan dan pembangkang sendiri mempunyai masalah dan sebagainya, tapi kita juga perlu ambil kira masalah yang dihadapi oleh Perikatan Nasional, BN, kemelut politik di Perak, hubungan rapuh bersatu UMNO, syarat BN kepada PN untuk luluskan belanjawan sekiranya apa yang diketengahkan oleh mereka, cadangan-cadangan KWSP, moratorium dilanjutkan jika tidak ditepati. Mereka juga tidak mahu mereka juga mahu menolak belanjawan 2021 jika cadangan mereka ini tidak ditepati oleh Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional ini. Adakah ini tidak mempengaruhi sebarang pengundian daripada blok kerajaan itu untuk beralih arah kepada penolakan belanjawan 2021? Okey, saya kira yang pertama sekali yang perlu dijelaskan ini ialah bagaimana kemelut BN dan UMNO ini seolah-olah hilang arah, ya. Sebab kalau kita lihat selama 60 tahun BN, terutama sekali UMNO mentadbir negara, majlis tertinggi UMNO adalah juga menteri-menteri di kementerian, ya. Tetapi kali ini satu perubahan besar, di mana majlis tertinggi UMNO, ahli majlis tertinggi UMNO bukan adalah kementerian yang memegang portfolio menteri, ya. Jadi bila UMNO hilang arah dan mula menyatakan rasa tidak puas hati kepada kepimpinan Perikatan Nasional, tambahan pula dengan mereka yang mempunyai terpalit dengan kelas mahkamah, saya kira hanya segelintir ahli UMNO yang berbunyi, ya. Majoriti telah pun memberikan undi sokongan kepada pembentangan belanjawan pada bacaan pertama dan juga bacaan kedua dengan perincian, penjelasan, tindaan yang telah pun dicadang dan diterima dalam bacaan kedua. Maka tidak ada sebab untuk ahli UMNO yang lain yang telah pun menyatakan sokongan
kepada peringkat awal bacaan ini akan menolak pula kepada bacaan ketiga. Jadi kita pun melihat dan faham bahawa standing order dalam Dewan Rakyat sendiri meletakkan syarat bahawa bacaan kedua perlu mendapat kelulusan undi sebelum ianya boleh dimajukan kepada bacaan ketiga di mana dibentangkan di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara. Dr. Kartini, kita nak lihat pada masa depan negara selepas Belanjawan 2021 ini bagaimana dinamik politik bergerak ke hadapan. Dan apa juga yang kita dapat ambil daripada sidang media Tuan Dr. Mahathir semalam masih lagi mengulangi pendirian untuk menolak kerjasama dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak bagi membentuk kerajaan baharu. Dan ini kita lihat konsisten daripada pendirian beliau untuk meletak jawatan pada Februari lalu sekaligus menjurus kepada langkah syaratan. Ini konsisten masih lagi menolak kerjasama dengan Najib di sini. Bergerak ke hadapan, kita nak lihat bagaimana dinamik politik negara ini akan sentiasa mungkin bergantung kepada permainan yang dimainkan oleh parti yang mempunyai majoriti terbesar seperti mana kita lihat dalam politik krisis politik di Perak. Bergerak ke hadapan ini mungkin boleh menjadi satu pengajaran buat semua. Kita lihat keutamaan rakyat itu boleh sahaja mendapat kesan daripada leverage ataupun permainan politik, percaturan politik di sini. Apa harapan Dr. Kartini sendiri untuk bergerak ke hadapan mengambil pengajaran sepanjang pandemik, sepanjang perbahasan belanjawan ini juga bergerak ke hadapan? Okey, bergerak ke hadapan saya ada kata kunci utama iaitu impermanent interest. Kerana apa yang kita lihat kali ini adalah perubahan kepada lanskap politik yang razor thin majority itu mendasari politik Malaysia di mana majoriti penuh itu tidak ada. Yang ada adalah dokongan-dokongan daripada parti-parti strategik yang meletakkan asas gabungan berdasarkan kepentingan yang berbeza. Tetapi kepentingan ini juga tidak bersifat permanen, sentiasa berubah-ubah mengikut isu semasa. Dan ini yang berlaku kepada dalam mana kita melihat gabungan sama ada Perikatan Nasional maupun Muafakat Nasional dan juga dalam gabungan kepada kepembangkangan. Semuanya bergantung kepada isu-isu kontemporari dan sejauh mana kepentingan yang dibawa itu secara strategik menguntungkan parti. Bergerak ke hadapan itulah yang kita lihat. More of a strategic group berbanding daripada pemuafakatan politik itu sendiri. Okey, baik. Kita berterima kasih kepada kedua-dua pakar penganalisis politik, Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Dr. Muhammad Syamshino Abdul Aziz, Penanalisis Politik Universiti Malaya atas perkongsian pendapat bincangkan mengenai bacaan kali ketiga perbekalan 2021 yang akan dijalankan ataupun dijadualkan berlangsung pada hari ini ataupun esok. Dan untuk itu Awni Pagi berakhir di sini. Terima kasih kerana menonton saluran berita 501, saluran yang paling dipercayai di Malaysia ini. Saya Hafizah Zaman dan saya Naila Huda. Salam hormat.